hak segala anbiya, yakni pada segala gawa, pada diri. Tu makna muhaq ketika ni makna diri ataupun kebenaran. Asal hak pun makna hak makna benar pun ada. Hak tu makna zat pun ada. Dan haruf pada hak segala anbiya, yakni pada diri dan zat bagi segala nabi-nabi dan rusul alaihimus salatu wassalam. Jadi hakun pakai dengan makna zatun, makna diri tika ni. Ya ada hakun dengan makna kebenaran, tapi hakun tika seperti fi haqqillah, yakni fi zatillah. Gitu. Dan haruf pada hak rasul, hak nabi-nabi dan pada zat nabi-nabi. Zat bagi nabi, diri bagi nabi-nabi ni. Dan rasul alaihimus salatu wassalam. Haruf gapo fa'il? Segala sifat manusia. Yakni oleh segala sifat manusia. Gapo takdir lagi? Segala sifat manusia, yakni oleh bersifat dengan sifat manusia. Nak oyak kata rasul-rasul ni boleh dia nak bersifat, dia nak berpakai, dia saat ni tu nak berbentuk dengan sifat-sifat bagi manusia. Tu makna rasul. Kerana rasul tu ya manusia juga, sebab kita takrif dah rasul ke apa? Nabi ke apa? Insanun uhiya ilaihi. Kalau nabi walam yu'mar bitablighi. Kalau rasul ialah insanun uhiya ilaihi wa yu'maru bitablighi. Satu manusia semacam kita, lagi pula diwahyu oleh Allah, akan perintah, akan syarat tu kepada dia. Lagi pula Tuhan kita suruh dia menyampai. Maka dalam menyampai rasul tu ada tiga. Satu perkara Tuhan tak wis apa, maka dia nak menyapa tak boleh. Satu perkara Tuhan pilih, nak menyapa apa tak apa, tak usah menyapa apa tak apa. Dia pun boleh pilih nak menyapa tak apa, tak usah menyapa tak apa. Satu tiga daripada wahyu, bagi wahyu wajib kena menyapa. Ni dia nak menyusut tak boleh. Kalau mereka menyusut, kita disuruh susut dengan ilmunya. Tengok. Tu dia kata harus pada hak rasul, pada zat rasul, pada diri rasul ni. Segala anbiya dan rasul alaihissalam oleh bersifat kita. Segala sifat ini oleh segala sifat manusia. Ayat ni oleh bersifatlah oleh segala nabi-nabi dan rasul akan sifat manusia. Takdir itu wisdak lagi. Segala sifat manusia oleh bersifat segala rasul-rasul dan para nabi dah. Oleh segala nabi-nabi dan rasul akan sifat-sifat manusia ataupun segala sifat manusia. Nak royakkan pada rasul dia boleh bersifat dengan sifat manusia kerana dia tu manusia. Tu. Tapi segala sifat manusia mana yang tiada mengurang. Sifat manusia apa ia bersifat tu yang tidak mengurang lah, tidak mencacat lah, tidak mencedera lah tu mana. Ia apa? Yang tiada mengurang, yakni tiada mencacat dan mencedera pada mereka itu rasul-rasul dan nabi-nabi tu. Sungguh kata dia tu harus bersifat dengan sifat rasul, sifat segala sifat manusia, tapi sifat manusia itu yang tidak mengurangkan pada mereka itu segala nabi dan rasul. Tidak mengurang, yakni akan martabat dan pangkat mereka gitu. Takdir sikit tu, takdir mau tak payah. Tiada mengurang. Kata ia boleh bersifat dengan sifat manusia, tapi sifat manusia mana yang tiada mengurang, yakni tiada mencacat dan mencedera pada mereka itu, pada segala nabi dan rasul. Tidak mencedera dan mengurang, yang maha tinggi, yakni akan martabat dan pangkat yang maha tinggi mereka, tak ada cacat, tak ada punah apa, supaya mereka bersifat dengan makan nasi. Maka sifat makan nasi tak ada mencedera martabat mereka, sebab mereka makan dengan tangan kanan. Kalau buat rasul dia bersifat dengan sifat manusia, bersepakai dengan sifat manusia, tapi satu sifat tu yang mencacat akan martabat dan pangkat yang maha tinggi mereka, maka mereka tu mustahilnya mereka tu nak bersifat dengan sifat pada makan nasi ngiri. Kalau dia makan nasi boleh berjalan, maka makan nasi boleh ngiri, makan nasi boleh berjalan, makan nasi kecek boleh berat nasi. Hak ni orang panggil satu sifat manusia, tapi sifat manusia itu yang mengurang, yang mencacat akan martabat mereka yang maha tinggi. Mereka boleh bersifat, tapi sifat tu tidak mencacat akan martabat mereka. Mana? Seperti makan dan minum. Seperti makan dan minum. Makan minum cacat tak? Tak cacat. Makan ni mereka saat ni tu makan dengan nasi. Nasi tu makan sebelah tangan ni.
makan duk dalam nyatok molek ataupun tawarruk, makan dengan berjuru. Hak ni tak jadi mustahil. Hak ni mereka boleh bersifat. Makan apa macam kita makan lek kane. Lepas tu makan tu kau jepuk, makan tu tak ada jadi berat, makan duk tawarruk ataupun duk cara iftirah, duk supaya ketika kita tahu cara tasyahud akhir, tu tak jadi masalah. Dah. Dan minum pun tak jadi masalah. Minum supaya kita minum, Nabi minum, Rasul pun minum, tapi minum jangan mencacat lah. Kalau minum bleh-bleh, jalan bleh-bleh, kecek bleh-bleh, yak bersembuh air, hak tu tak boleh. Hak tu mustahil pada mereka. Kerana perkara minum tu mencacat, mencedera akan martabat mereka. Dan sakit, Rasul ada sakit, Nabi kita sakit 4 bulan. Nabi kita sakit, Nabi kita uzur. Uzur apa bulan? 2, 3, 4 bulan. Kata setengah Nabi kita ketika kena sihir, dia mau buat dengan apa? Buat dengan jarum. Dia mau ambil isi Nabi. Atau setengah ambil isi Nabi, suruh jariah Nabi dia ambil isi. Yahudi upah pada hamba Nabi, cuba ambil barang-barang Muhammad, hak dia sudah pakai dah. Gapo tisi Nabi patah. Patisi Nabi patah, dia mau ambil isi tu, maripan jadi rupa orang. Papan rupa orang, dia mau pocok di kepala, pocok di perut, pocok di kaki. Nabi kita 4 bulan, kata setengah daripada ulama duk sakit. Nak bakit pun jadi berat. Aduh deh, berat lek tu, berat lek nak bangun semaya, bangun gapo, Nabi jadi susah. Ini salah satu Nabi kita jatuh sakit. Maka sakit yang tidak mencacat, tidak mencedera martabat mereka, ini tidak masalah. Itu harus pada hak-hak Nabi dan Rasul. Nabi Ayub sakit tak? Zuhir ya. Dia mau kata ulat tu Zuhir. Kata ulama dak kali. Nabi Ayub sakit lama ano. Siapa dulu dah. Dia tu orang yang kaya di pada Arab, dari Arab. Siapa kambing ada 7-8 ribu, 6 ribu ekor kambing Nabi Ayub AS. Tapi apabila jatuh sakit, kau kurang. Kambing yang pakat mapuh habis. Tu orang panggil sakit Nabi Ayub dah. Siapa nak bangun tak boleh. Kata setengahnya jadi kulit dengan tulang Nabi Ayub. Dan bergurau, boleh nak bergurau, baca lek bergurau, boleh bergurau. Pada hak Nabi boleh bergurau. Tapi bergurau tidak mencacat lah. Gurau baik ni. Gurau tak mencacat, gurau macam mengarut baik kita lah. Kalau kita bergurau, kadang-kadang gurau itu hudau. Kadang-kadang ambil si hidung, gibuh di muka remo. Si hidung kita kan. Gibuh lah nasi remo. Kadang-kadang gigi pelong kita, gibuh lah bubur remo. Nabi mana itu tak? Pak kita kadang-kadang colek di belakang ni kan kita di hidung dia murih ni semua. Kadang-kadang ketuk ni kan. Wah. Ni Nabi mana tak? Nabi buat apa ni? Kalau buat ni cacat dah martabat mereka. Cacat. Ya. Dan bergurau mana? Yang halal. Halal. Gurau yang halal. Maka tiada. Ni sebagai tafriq dan haruh tu. Tafriq. Nak umum masalahnya. Nak pelebar salah. Maka tiada bersifat mereka itu Rasul. Nabi-Nabi dan Rasul. Tidak bersifat. Taluk. Tidak bersifat. Dengan sifat ketuhanan. Nabi kita satu. Dia tak bersifat dengan sifat ketuhanan ni. Nabi kita bukan Tuhan. Macam mana kita nak royak? Supaya orang Kristian dia berpegang kata Nabi Isa AS Tuhan dia. Kerana Tuhan dia ni satu hari dekat-dekat nak kiamat, Nabi Isa turun mari langit, ambil for ahli syurga wak nak ke langit belaka. Ni pegang bagi Kristian. Pegang orang Kristian, orang Nasara, dia kata Nabi Isa sebagai prakcau hak dia, sebagai Tuhan dia. Sebab tu orang Kristian ni, Kristian dia pegang Isa anak Allah tu Tuhan, nanti Maria bini Tuhan. Sebab tu ketika pakai mai kamking dia buat kan? Dia buat pak 3. Cuba tengok orang Kristian. Sebab tu orang Kristian dia pegang Nabi Isa tu bertuhan. Nabi dia tu ku Tuhan ni. Makna Nabi dia tu Tuhan dia. Sebab dia pegang Isa anak Allah, ibnullah, Al-Masih ibnullah, Siti Maryam zaujatullah, isteri bagi Allah. Tuhan ada bini nama Siti Maryam, anaknya nama Isa. Sebab tu ketika yang ambil main kangking dia, nama kangking pak dak ya. Ni hak Tuhan, ni hak Siti Maryam, ni hak Isa. Kita nak perhati dah. Tapi Nabi kita SAW dan Nabi-Nabi yang lain tidak bersifat dengan sifat ketuhanan ni. Serupa dengan orang Kristian yang pegang kata Nabi Isa Tuhan dia. Ini bukan.
ini bukan akidah yang betul. Tak situ. Mana tidak bersifat dengan ketuhanan, yakni seperti orang Kristian, orang Nasara yang berpegang kata Nabi Isa AS Tuhan mereka. Sebab anak Tuhan dah lah. Tengok. Dan tiada bersifat mereka itu nabi-nabi dan rasul ni dengan sifat malaikat. Kalau Nabi itu bersifat dengan Tuhan, makna tu Nabi supaya Tuhan, tak binasa supaya Tuhan, satu supaya Tuhan, kekal supaya Tuhan, sedia supaya Tuhan. Nabi tak serupa dengan makhluk lah. Kalau ia bersifat dengan ketuhanan ni. Tapi Nabi semua, Nabi-Nabi dan Rasul bukan bersifat dengan ketuhanan ni, bukan dia bersifat dengan sifat kemanusiaan. Ada tidur, ada makan, ada bini, ada anak macam kita. Bukan sifat ketuhanan ni. Dan tiada bersifat mereka itu Nabi-Nabi. Nabi-Nabi itu tak bersifat pula dengan sifat malaikat. Nabi tak bersifat juga dengan malaikat seperti sifat malaikat Jibril, tak juga. Sifat dengan malaikat Mikail, Isa, tak juga. Mana sifat malaikat nak misal tengok weh. Seperti tiada makan. Malaikat tak makan. Tapi malaikat kenyang tak, malaikat dawa ke, tapi malaikat tak makan. Malaikat makan ke apa? Malaikat kenyang dengan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kenyang kau tu lah. Malaikat kenyang dengan Subhanallah. Malaikat kenyang dengan Alhamdulillah. Kadang-kadang dawa krek malaikat duduk atas langit. Kenyang dengan apa? Kenyang makan nasi macam kita. Makan bubur surau, makan nasi dengan sup dengan tom yam ke? Malaikat dah. Malaikat kenyang dengan Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah. Malaikat kenyang dengan zikrillah, dengan zikir-zikir, dengan tasbih-tasbih, dengan tahmid dan tahlil. Itu malaikat. Tapi Rasul dan Nabi bersifat serupa malaikat? Tak. Dan tiada tidur. Malaikat tak tidur. Kita tak tidur 3 malam, semalam masa pengai dah. Mai kering tak, mai kering masa pening pala, masa nak mutah, masa nak duduk tak leh. Dia tak tidur kita. Kita sebab bersifat dengan tidur. Kita bukan bersifat semacam malaikat. Malaikat tak tidur. Dan tiada bersifat mereka itu nabi-nabi dan rasul-rasul tak bersifat dengan sifat manusia. Ia tak bersifat dengan sifat manusia. Sifat manusia mana? Yang mengurangkan, yakni yang mengurangkan oleh sifat manusia. Mengurangkan apa? Qadar mereka itu nabi dan rasul. Apa murad dengan qadar? Yakni martabat dan pangkat mereka. Itu apa makna qadran ketika ni? Qadar yakni martabat dan pangkat mereka. Tengok yang tidur tu mereka tak bersifat dengan sifat manusia. Hak wak kurangkan martabat dan pangkat mereka. Supaya ni orang jadi nabi, dia boleh gelomok ke dengan orang tino kebiasaan tino ajnabi tak leh. Kamu ni kalau orang Nabi, dia bergelomok dengan retina aja Nabi, duduk berjabat saleh, duduk berdakat, ini satu perkara yang mengkurangkan martabat mereka. Lepas tu Nabi dia bersifat kalau tu, Rasul dia sifat tak bersifat. Kalau Nabi dan Rasul dia bersifat tu, makna kata Nabi tu tak berjuruh dah lah. Nabi tu kurang dah martabat dia. Lepas tu Tuhan suruh kita ikut mereka. Lepas tu mereka dia bersifat dengan sifat manusia yang mengurangkan martabat dan pekat mereka. Ini mustahilnya pada akal. Dia bersifat juga sifat manusia. Tapi sifat manusia tidak memunuh, tidak mengurang, tidak mencacat, tidak menturunkan martabat mereka. Ya seorang ni nak turun martabat dengan sifat-sifat tu. Supaya orang kita lebih. Lebih sebab apa? Sebab martabat dia, sebab pangkat dia, sebab sifat dia. Sifat dia molek, berjuruh dah. Orang ni tinggi martabat dia. Kita nak turut tak ada kan, berjuruh lah dia. Jemu'ah pun dia, baca Quran pun dia, baca kitab pun dia, sedekah pun dia, wakbat. Sifat manusia juga tapi sifat yang molek, sifat yang mulia. Maka tinggi dengan martabat dengan sifat tu. Tapi seorang ni tak ada molek sekarang. Duk tak payah orang kecek takabur, duk dengan orang kecek sombong, duk payah orang kek diri semua, makan nasib jalan bla-bla, nasib yang semua. Lepas tu sifat manusia tapi mengurangkan martabat mereka. Lepas tu nabi-nabi rasul bersifat ke tak? Jawab kata dak. Dak. Mana? Seperti segala perkara yang mencederakan. Seperti perkara sifat-sifat manusia. Apa segala perkara itu? Seperti segala perkara, yakni daripada sifat-sifat manusia. Itu mana segala perkara? Yakni daripada sifat-sifat manusia. Segala perkara ada yang mencederakan, yakni mencacatkan, lagi pula mengurangkan
muru'ah. Dah. Dengan sifat-sifat manusia Nabi bersifat tu mengurangkan muru'ah ataupun marwah. Bahasa kampung kita cek marwah, bahasa kita cek muru'ah. Apa? Rusak muru'ah. Oh, dia ni tak ada ke muka. Kita kecek marwah ni orang tak ada muka. Perak orang tak ada muka, orang tak ada malu. Kepada kita. Kita gamuk ke tak gidak pe orang. Lepas tu kita gidak pe orang saat ni tu, nak kita pergi makan dak pe tok gugah Allah tangi kodeh. Ni orang tak ada marwah kan ni. Orang ada marwah, orang ada muka, orang ada kemaluan. Makna dia tak pergi jemput capa dak pe tok guru. Ataupun tak pe orang besar-besar. Makna kata orang tu duduk tak pe orang besar tu dah gomo tu gomo demo tak ada dem makan. Kita pergi gomo dah dengan sate, pergi gomo dah dengan kuih demo nak akik kepada tok kuih debek-debek. Naik ke masa kita pergi Allah tangi. Ni orang tak ada marwah, tak ada muka tak ada kemaluan. Pas Nabi saat ni tu kali pergi bersifat dengan sifat manusia yang punah marwah, ni bukan Nabi. Ni bukan Rasul. Apa marwah? Hak ulama takrif marwah ni wa huwa at-takhalluqu bi khuluqi amsalih. Puak reti tulis dulu. Apa makna marwah? Marwah tulis dulu. Wa huwa at-takhalluqu bi khuluqi amsalih. Yakni berperangailah seorang dengan perangai-perangai seumpama ataupun seumpama perangai-perangainya. Misalnya dah. Marwah orang ada muka orang ada kemaluan, ada orang panggil apa? Ada muka. Orang tak ada muka je buat gapo je tak malu. Sebab dia tak ada muka. Orang tak ada muka sebab dia panggil orang ada muka je malu. Nak buat benda tak sepatut, duk tak payah orang besar. Duk tak payah tok guru besar-besar. Duk tak payah nayuk, tak payah pogat orang besar-besar. Kita nak pergi buat keting-keting, nak pergi buat keloklar, tak payah. Dia mau kata dia ni tak ada muka langsung. Tak payah nayuk, tak payah tok guru besar-besar. Duk jadi bulah. Tak ada muka je ni. Kalau dia ada muka, dia tak buat. Betul sebab dia tak ada muka, dia tak malu. Tak ada kemaluan. Malu tak ada orang ni. Nabi-Nabi dan pula Rasul, dia tak bersifat, orang panggil sifat yang mencedera kemaluan dia, meruah dia. Ataupun muru'ah dia. Dan ketiadaan sejahtera daripada tiap-tiap barang yang meliarkan, yakni yang meliarkan hati. Makna kata sahabat Nabi-Nabi dan Rasul ni, ia tak bersifat dengan sifat ketiadaan sejahtera daripada tiap-tiap barang yang meliar, yakni meliarkan akan hati. Ia ada juga sifat manusia tapi liar hati orang. Orang tengok liar mana? Puan minum orang. Oh, teruk weh. Kita orang molek, masa tak mu tengok weh. Tu orang panggil satu perkara sifat manusia tapi apabila kita pergi tengok benda tu meliar hati. Masa tak mu weh. Supaya mana? Supaya pergi minum arak. Ataupun kita tahu mayudi. Mayudi. Maka orang yang baik, orang yang waras, orang yang cerdik, dia tak mayudi. Tapi Rasul-Rasul dia pergi bersifatkan dengan mayudi ataupun dengan minum arak. Ni sifat yang meliarkan hati umat. Apabila umat kita Allah Nabi mayudi, Allah Nabinya minum arak, tu orang panggil sifat manusia yang meliarkan hati. Patut orang panggil Nabi-Nabi dan Rasul ketiadaan sejahtera pada sifat tu, ini orang panggil mustahil pada akal. Bahkan mereka tak bersifat dengan sifat-sifat yang meliarkan hati umat. Dan tiap-tiap yang mencederakan, tiap-tiap sifat yang mencedera, yang mencacat hikmat, ayat ni tujuan hikmat Rusia ataupun tujuan Allah Ta'ala bakit mereka. Hikmat nak yang digapa? Hikmat dibangkitkan mereka itu. Orang panggil Nabi-Nabi ni Tuhan atas dia mari untuk menyampai kepada umat. Lepas tu ia bersifat dengan sifat yang mencederakan hikmat yang dibangkitkan mereka. Maka mereka tak bersifat juga dengan apa? Satu perkara mencederakan akan hikmat yang dibangkitkan oleh Allah ke mereka. Iaitu hikmat dibangkitkan akan hukum Allah. Hikmat yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala ke mereka ni. Iaitu hikmat dibangkitkan mereka ni apa? Menunaikan segala syarat. Tu hikmat yang Allah Ta'ala bangkit mereka. Tujuan Allah Ta'ala bangkit mereka. Rusia yang Allah Ta'ala bangkit mereka. Jual ke apa? Hikmat ke apa? Rusia ke apa? Orang panggil perkara yang ada di dalam Rusia, perkara yang halusi dalam tu gawa dia. Rusianya, tujuannya, maksud Allah Ta'ala bangkit mereka, yakni untuk mereka menunai, mengerja akan segala
syarak Allah dan segala hukum-hukum Allah. Itulah hikmat yang Tuhan bagi mereka. Tapi kalau mereka pergi batal, pergi cedera akan hikmat dibakit, makna ini bukan rasul dan bukan nabi. Dah tengok lagi. Dan menerima umat akan dia, akan nabi dan rasul daripada mereka itu. Dan menerimakan umat akan syarak Allah. Apabila mereka tu kerja tugas yang Allah Ta'ala latih mereka untuk menunaikan syarak, maka umat pun nerima akan hukum syarak daripada mereka itu, daripada nabi-nabi dan rasul. Tengok jangan duduk negara lelaki tu. Seperti makan pada jalan. Ni orang panggil perkara yang mencacat sifat rasul dan mentabak rasul lah kau ni. Makan pada jalan, yakni makan tengah-tengah jalan dan cedera akal. Nabi dan rasul ni cedera akal. Ni orang panggil perkara yang meluput hikmat dibangkit belakang. Tuhan bangkit orang mari sampaikan hukum syarak. Bangkitkan Nabi untuk menyampaikan hukum syarak, untuk pimpin manusia kepada jalan Allah, pimpin pada Allah. Dulu manusia semua berhala supaya fok kurih. Maka datangkan Nabi untuk ajak mereka, pimpin mereka pergi pada Allah. Untuk menyampaikan syarak Allah. Maka umat tu menerima daripada syarak yang buat datangkan oleh Nabi dan Rasul. Maka setengah daripada perkara yang mencacat mereka makan tengah jalan dan cedera akal. Ni orang panggil lupa hikmat lah kan, cedera akal. Nabi bodoh, Nabi tak ada akal, Nabi bodoh, gila, kecek kot deh, kecek kot tubik mulut. Ni orang panggil meluput hikmat dah, meluput hikmat. Kerana Allah Ta'ala mendatang mereka untuk menyampaikan hukum syarak. Mereka yang pergi bodoh, mereka pergi makan tengah jalan. Ni orang panggil meluput lah. Sifat ni mustahil. Dan kekurangan nasab. Ni salah satu daripada perkara yang meluput hikmat lah ni. Nabi tu orang kurang nasab. Jadi ada ayah yang setengah mak pak ya tok nenek dulu tu biasa zina weh. Ni kurang nasab. Ya bak turun ni dia kurang mana? Kurang puca. Tok nenek ya tu ada berzina. Ada jatuh berzina, ada jatuh fahsyat. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mik daripada Nabi, mik daripada Abdul Muttalib, mik pergi kepada Hashim, mik sampai pada Adnan. 18 keturunan Nabi, semua 18 lapis ni. Hak besar-besar ni daripada golongan Pak Arab lagi. Adnan. Mik di atas kemocanya Adnan. Turun mai daripada Mudi, turun mai pada Lu'ai, turun mai pada Fok ni. Kinanah ni. Semua 18 keluarga Nabi hak besar-besar ni tak pernah jatuh di dalam zina. Sebab tu salah satu orang nak jadi Nabi, dia tak boleh kurang nasab. Nasab dia tak ada pernah jatuh zina. Itulah orang yang Allah Ta'ala bakit talian ni, darah ni, jadikan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul pergi kurang segi nasab, masalah keturunan dan pitih bari, maka orang ni Tuhan tak pilih. Sebab tu supaya tak anak zina. Anak misal, anak zina pak ngamuk pergi berzina. Orang panggil anak ni anak luar nikah. Subiknya anak nama Yunus. Pak dia nama Tajri. Pergi zina dengan Fatimah. Anak mana? Yunus tu anak luar nikah. Maka anak dia tu ngaji aling pandai belaka baca kitab. Maka mari pergi pun satu masjid. Satu masjid orang ni pun ngaji aling juga ni. Yunus ngaji aling, Furqan pun ngaji aling. Tapi Furqan ni pak dia tak ada zina, dia bukan anak luar nikah, nak nikah. Tapi aling tu aling Yunus lagi. Tapi tika ni sunat mana kita takdim mendului ta'imih. Jawab atas sunat kita mentakdim anak bukan luar nikah, bukan anak zina. Sebab benih dia gagah daripada anak zina. Tu nak ayat tu. Sebab tu Nabi-Nabi Rasul jangan kurang mesgi nasab dia. Dan kempuh. Kempuh. Jadi Nabi tu jadi kempuh. Kempuh. Apa kempuh? Kalau kecek mudah-mudah jadi kasar. Orang jadi Nabi tak ada kempuh. Kita tengok lagi kitab so lagi lah. Kempuh ni tak silap dengan makna Nabi tu bersifat dengan kasar gorok. Kecek pun tak ada kira. Mana. Nabi tu sifat kasar gorok. Nabi tak ada sifat berlemah lembut. Kempuh. Orang kempuh ni kecek kot deh. Kecek kata apa? Kecek tu kasar. Tak ada sifat lemah lembut langsung. Kasar sterik. Kecek pun gerai dia nak hendak dia hendak. Tu Nabi. Tak ada Nabi sifat dengan bersifat kempuh. Sifat kasar gorok. Gasai. Dia panggil gasai. Tak ada. Dan takabur. Nabi ni kecek ia seorang kena. Orang lain tak kena. Kecek kekik diri semua. Aku ni Nabi, aku ni Rasul, aku ni lah lebih. Mufung tak jadi belakang. Nabi dah takabur, sombong. Tak ada. Takabur tak ada di Nabi. Dan buta. Nabi mata buta weh. Ni orang panggil sifat mencedera martabat mereka belakang ni. Dan supak. Apa supak? Nyakit tepak. Nabi tu kena mengesok weh. Nak berjalan tak boleh. Nyakit tepak.
Sah kepada Nabi? Ini orang panggil satu sifat manusia. Tapi sifat manusia yang mencederakan martabat mereka. Seperti sopok. Apa sopok? Tepok lah. Sopok ni. Tepok. Ni. Tu kecek luah kitab kecek sopok. Kalau sopok ni sopok. Itu tu sepok. Ni sopok ni penyakit tepok. Yang jalan tak boleh. Tepok ngesok. Tu orang panggil tepok. Dan penyakit pecah belah. Nabi tu penyakit pecah belah weh. Apa penyakit pecah belah? Ni penyakit pecah jadi pecah. Orang panggil penyakit juzam. Pecah kulit. Luruh jari, luruh kuku. Tu orang panggil. Nabi tu dia bersifat dengan sifat pecah belah. Maka sifat ni orang panggil penyakit sifat apa? Penyakit pecah belah ni satu sifat yang mengurangkan akan Nabi. Sungguh kata Nabi manusia tapi dia tak boleh nak dia bersifat, tak boleh nak dia jatuh. Penyakit pecah belah, penyakit juzam. Luruhkan kuku-kuku. Kadang-kadang jadi nak cabutkan ruah-ruah sel, cabut ruah lek ni. Dagi pula tangan tu pecah habis. Tuai pun mata kadang-kadang buka tak buka. Maka bagi Nabi tu mustahil nak bersifat dengan pecah belah. Penyakit pecah belah. Payah nak pecah belah. Penyakit jadi pecah habis. Penyakit juzam. Tubai air dano. Pecah tu tubai air dano. Luruh kuku-kuku. Hak ni sifat yang mengkurang. Ataupun penyakit yang mengkurangkan Nabi-Nabi. Dan dalih harus bersifat mereka itu Nabi-Nabi dan Rasul. Harus bersifat dengan sifat manusia. Harus nak bersifat dengan manusia. Boleh. Tapi yang tiada mengurangkan qadar mereka. Sifat manusia itu tidak mengurang. Tidak mengkurang, tidak mencacat akan qadar martabat mereka. Boleh. Supaya Nabi bersifat dengan makan kena dengan sunnah, makan dengan tangan kanan, makan habis, makan tak ada pucat. Harus. Tapi kalau dia makan saat ni tu nasihat bersembuk, kecek, boleh-boleh. Hak ni tak harus. Sebab kurang martabat mereka. Dan mengurang qadar mereka, dilihatkan dia akan sifat manusia ni. Ada pada mereka itu. Ada pada mereka itu hidup, makan, minum. Ada. Alaihimussalatu wassalam. Sekat tu. Kamu adikanya. Dikatakan ni satu perkara yang harus bagi Nabi-Nabi dan Rasul. Tengok. Jadi kali dah. Al-bahsu aqidatun wahidah. Ialah akidah yang satu. Apa dia akidah satu? Tengok sini. Perhati sini. Tak kalah. Farid. Dia tak ada kelakar. Tengok ni. Ada sedang negara. Aqidatun wahidah. Yang ni akidah yang satu. Yang ni pegang yang satu. Yang termasuk di dalam. Akidah yang 50 ataupun 58. Iaitu salah satu. Harus pada hak dan diri Anbiya dan Rasul-Rasul. Alaihimussalatu wassalam. Ni akidah ni. Dah harus gawa. Bersifat mereka itu Nabi-Nabi dan Rasul. Bersifat dengan segala sifat manusia. Harus bagi Nabi-Nabi nak bersifat dengan sifat manusia. Boleh nak sifat dengan kita. Tidur macam kita. Makan macam kita. Nak bini macam kita. Nak beranak macam kita. Ada menatu. Ada menatu. Tengok Nabi kita. Menatu dia Ali. Lepas tu menatu dia Uthman. Kan? Uthman bin Affan. Ali karramallahu wajah. Tok tua Nabi ada tak? Ada. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar. Mana kata serupa dengan kita. Ada tok tua. Ada menatu. Ada tok besar. Patut besar Nabi siapa dia? Ialah Abu Bakar. Tok tua bagi tok tua bagi Ali ialah Nabi. Nabi itu jadi tok tua, Ali itu jadi menantu. Sayyidina Uthman dia menantu. Maka boleh bersifat mereka itu saat ni dengan segala sifat manusia. Boleh nak bersifat dengan sifat manusia. Tetapi sifat manusia, hak mereka itu bersifat tiada mencederakan, tidak mencacatkan dan tiada mengurangkan qadar dan martabat dan meruah mereka. Mereka boleh sifat makan, minum. Tapi jangan duk makan bleh-bleh. Tu orang panggil makan bleh-bleh, kecek bleh-bleh, berjalan bleh. Ni sifat manusia. Tapi sifat manusia yang mengurangkan martabat mereka. Ini mustahil pada akal kita. Kata mereka nak bersifat dengan sifat manusia yang mencacat dan mengurangkan martabat dan qadar mereka dan maruah mereka. Apa maruah? Kemukaan mereka, kemaluan mereka seperti makan, minum, tidur dan berumah tangga dan berkahwin. Maka semuanya sifat ini harus mereka bersifat dengan dia kerana tiada mengurang martabat dan qadar mereka. Boleh nak bini, boleh nak anak, boleh nak menatu, boleh nak makan, nak tidur, boleh nak pergi berjalan, nak sekolah, bolehlah ke? Ini orang panggil sifat yang tidak mengurangkan martabat mereka. Kemudian maruah. Gapo maruah? Ingat tarikh maruah. Ni, orang ada maruah, ya ada menggoning. Orang tak ada maruah, ya tak ada menggoning. Orang tak ada muka. Kalau bahasa Siap, orang tak ada saksi.
Bahasa kita tak ada kemukaan, tak ada kemaluan. Lepas tu bahasa dia panggil kun mai mi saksi. Orang tak ada saksi ni makna orang ni tak ada malu, tak ada apa. Wak ikut dia, ikut rasa nak wak. Lepas dia tak kira orang, dia tak belah muka orang. Ni fuak tak ada marwah. Orang ada marwah, dia fikir nak pergi kata demo ni, kita pergi kata demo. Misalnya demo kata kita, by the back no. Kita kata dia bodoh. Lepas demo kata kita bodoh. Nak pasal orang ada marwah ni, orang fikir. Dia nak kata ke orang yang ada kemaluan, yang ada kemuka, dia fikir dulu demo muka pun ada, kita muka ada. Demo saksi dah, kita pun saksi. Kita nak pergi wak dia tak payah orang. Tak leh. Deh. Kamu dia fok-fok Nabi ni yang ada marwah. Kamu dia marwah ni at-takhalluqu bi khuluqi amsali. Berperangailah seorang dengan perangai-perangai bagi seumpamu. Misalnya kita orang tok guru. Kena bersifat guna tak boleh cakap besar. Lepas tu duduk dengan mengajar mengaji, duduk dengan duduk cara tok pakai. Tu sifat-sifat. Tu orang panggil akhlak-akhlak. Itulah orang panggil marwah bagi tok guru. Marwah ke kampung duduk hari ya, tu baik pagi, tu baik kebun, buat kerja kelik jam jaga jemaah. Lepas pada tu pergi anak sekolah, lepas tu cara anak wujud. Ni orang kampung. Tu akhlak apa? Ning tuai orang kampung biasanya pakai subai lebih dia tok guru pakai jubah dengan tak lagi suruh tolak timih. Naik timih. Bawa nak tak email dah sekarang, khabar-khabar tak email tak ada tujung itu nanti dah. Kan? Berakhlak tak kena dengan tepat. Sebab tu kita orang tamada, kita kena tengok juga nak bersubai sebab tu dalam hukum fiqh, orang tamada dia pakai subai serupa dengan ulama ni makruh. Jadi tasyabuh dengan ulama. Kadang-kadang tu ilmu tak ada, pakai subai besar, jubah pun besar. Kalau dia mau tolak jadi tak email, tak mana tak boleh jubah ni. Tak boleh tu orang panggil berakhlak tak sepatut dengan akhlak bagi tuai. Tak sepatut dengan akhlak bagi tuai duduk. Tuai tamada pergi pakai ye, nah pergi berakhlak dengan semacam ulama besar-besar. Dan ketika dia mau tolak, nak tu email baca Fatihah tak betul. Kau pakai jubah lah atau pola dengan subai pita, kadang-kadang apa habik tak habik dia. Nyo pakai belik hibik berapa lapis hibik demo ni 5. Dia kadang-kadang nyo pakai sebuah Espanyol, pakai tudung ke. Lepas tu buat jadah kita belah. Dia mau tanya masalah. Wajah ni dua wajah. Boleh ke tak boleh? Kan boleh hoyak, boleh tak boleh hoyak. Dia kena tengok juga. Kena tengok juga. Mana kata kita tu nak pakai ye tu. Nah, ni orang panggil berangai seumpama perangai. Pas puan Nabi, ia martabat tinggi. Tinggi daripada mana-mana. Kalau kita kira martabat manusia ni, dengan malaikat tinggi Nabi ke? Tengok Nabi kita dengan Jibril. Tinggi Nabi ke? Maka murtabat bagi Nabi sungguh sah. Dia nak bersifat dengan sifat manusia. Sah nak makan minum. Tapi sifat dia dan martabatnya setinggi-tinggi makhluk Allah. Dia tinggi pada malaikat lagi. Bawah Tuhan. Lepas tu, akhlak yang dia nak berakhlak kena sepatut sangat. Kena layak sangat. Makan baik mana? Makan duk nyatak bismillah wi molek. Nah, lepas tu cara dia makan tu Allah tampak. Nah, semua perbuatan Nabi-Nabi dosa sebagai jadi contoh, jadi cermin bagi umat untuk tengoknya. Cara makan Nabi. Nabi makan roti jeput 3 gitu. Nabi tak jeput itu. Kita makan nasi jeput ini. Nabi jeput ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pas semua perbuatan Nabi itu layak dengan keadaan dia Rasul. Layak keadaan Nabi. Dan semua perbuatan ajarnya untuk umat. Ta'lim bagi umat. Tinggi martabat dia. Nah, tu guru hanya layak bagi dia. Nah, taklim akhlak orang awal. Tu baik pagi kerja buat apa ni? Cari harta, cari belanja untuk anak-anak. Lepas tu tiada bersifat mereka itu nabi-nabi dan rasul dengan sifat Tuhan ni. Nabi bukan Tuhan. Tak semacam orang-orang Nasara berpegang kata Nabi Isa ialah Tuhan mereka. Kerana di akhir zaman iktikad bagi Nasara, Nabi Isa turun mai ke langit, mari ambil fuak mereka yang beriman dengan dia. Wak naik kepada langit, dia masuk syurga. Fuak dengan kau dia lepas, dia tak ambil. Lepas tu fuak duduk atas dunia ni pegangnya bagi Nasara, akhir zaman boleh terbang. Fuak-fuak beriman dengan Nabi Isa, dengan Tuhan boleh terbang. Lepas tu Nabi Isa jemput ambil, klik kepada syurga. Itu akidah bagi Nasara. Kamal Nasara kata Nabi ialah Tuhan dah. Tapi bagi kita akidah Islamiah, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Nabi bukan Tuhan. Nabi manusia macam kita, bining macam kita. Tapi martabat dia tinggi di sisi Allah. Dan yang kedua, Nabi bukan para malaikat, bukan serupa dengan Jibril ada dengan sayap 900 punah, 900 sayap bukan. 10,000 sayap bukan. Nabi bukan malaikat, bukan tak tidur, tak makan. Tidur, makan supaya kita. Bining boleh anak macam kita. Berjalan, bergurah macam kita. Tapi, kerja Nabi untuk dakwahkan umat kepada Allah. Ajak manusia pergi kepada Allah. Sekat tu, dekat mana kata. Wallahu a'lam.
Kau ni lah dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau ni lah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kufur orang yang tiada mempercayaikan dia akan kitab yang diturun daripada langit. Orang tak percaya. Kitab hak 104 buah. Ataupun kata ke 114 buah. Maka orang yang ingkar, orang yang tolak kitab daripada Allah, daripada langit ni, orang yang ingkar jadi kufur. Iaitu gapo dia? Dah, yang ingkar, yang dipegau, yang tiada dipercaya ini. Barang yang disebutkan dia akan yang tiada dipercayai. Kufur orang yang tiada percayai akan dia, akan kitab yang diturun oleh Allah. Iaitu yang tiada dipercayai ini apa? Barang yang disebutkan dia akan yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut mana? Pada Quran, di dalam Quran lah ada sebut kata 104 buah ataupun 114 buah ni. Iaitu barang yang disebut pada Quran ni. Quran bagi Nabi Muhammad. Quran tu bagi Nabi Muhammad, hak sebut dalam Quran. Dan Taurat bagi Nabi Musa, dan Injil bagi Nabi Isa, dan Zabur bagi Nabi Daud. Ni hak sebut dalam Quran lagu ni. Dan Taurat dan suhu Nabiullah Ibrahim dan suhu Nabiullah Musa. Habis kat tu. Kalau siapa-siapa dia ingkarkan dia, bermakna kata orang ning dah. Dah. Orang ni saat itu dikatakan dia tu kufur dan dia jatuh agama. Kalau ingkarkan kitab-kitab tak ada kitab turun daripada Tuhan 104 tak ada. Ya ingkar Quran tak ada turun Nabi Muhammad. Taurat tak ada turun pada Nabi Musa. Orang yang ingkar tu maka jatuh jadi kafir. Wal iyazubillah. Dah. Dan setengah daripada yang dikhabarkan, setengah daripada hadis yang diberitakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan kata. Dan setengah daripada yang dikhabar, yang dicerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib kita percayakan hari kiamat. Ni setengah pada hadis. Wajib kita kena percaya dengan hari kiamat. Hak Allah Taala sebut kata hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang bersifat takwa dapat bertunjukkan dengan sebab Al-Quran. Orang ni yang bersifatnya apa dia? Dia beriman dengan hari gaib, beriman dengan hari tak nampak. Mana? Hari kiamat. Kalau ada setengah daripada waris hadis ataupun cerita hadis, yakni orang beriman dengan hari kiamat. Dah. Ni setengah daripada waris pada hadis ni. Tengok lagi. Jangan duk tulis weh. Tak kalah lah tu. Dan setengah daripada yang dikhabar tu wajib kita percaya hari kiamat lagi akan datang. Hari kiamat lagi akan datang. Tulis hadis situ. Gapo sebab apa hari akan datang? Lagi akan datang. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kullu atin qarib. Tiap benda yang kedatangan itu hampir saja Nabi kata. Tu bos itu. Kerana kita kena beriman dengan hari kiamat lagi akan datang. Kerana Nabi kata kullu atin qarib. Tiap perkara yang datang tu dekat. Benar duk mari. Dia bukan khajah, ya kau dekat. Ni. Supaya hari kiamat ni bukan dia duk khajah dak. Ya kau mari, kau dekat dengan kita. Sebab tu hampir-hampir akhir zaman Nabi katanya kiamat yang dekatnya kita ada dah ilamat yang tunjuk belum pada dajjal nak timbul tu, ya tunjuk dah. Dajjal timbul dah kena kecek tu dekat benar dah lah. Lo ni pun dekat cekak dah. Ilamat kiamat tu banyak sangat-sangat dah. Doi kita tengok mula-mula sekali dah. Orang tino ramai pada orang jatuh, tino tak ada sifat malu. Tu ilamat kiamat yang besar-besar. Lepas tu ilamat kiamat yang besar laginya setengah daripada bakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan barang yang lagi akan jadi pada hari itu. Barang akan jadi pada hari itu. Kita kena berimik. Hari apa? Bulan jatuh. Bintang jatuh. Bumi mengekah. Tubi api. Langit kita apa? Utuh jadi keping-keping. Lagi pula tika tu manusia tak tahu nak pergi ke mana. Berlaku macam-macam weh. Lepas tu kita kena berimej tak? Berimej. Padahal ada jadi sehari dua di mulut ni pun cakap-cakap dah riuh dah. Dunia riuh dah. Ngapa kak nungkuk tu mungkuk ni ku lagu tu setara tu bukan kiamat besar lagi. Qadar 2-3 ra, pakai qadar 2-3 kilo tu pun kita pakai habis.
Habis gamuk dah teriak lagi, hak tak ada pak, tak ada pak, tak ada muk, tak ada muk lagi. Kadang-kadang tinggal anak cokong seorang pak mak mati habis. Kadang-kadang ada pak seorang anak mati habis. Ada tak ada seorang buk pun ada. Tak ada tempat duduk di sekarang lah ni. Tu kemat dah tapi kemat kecil. Tapi kemat besar, langit semua ni utuh. Utuh, ruang keping. Bumi mengekah, tubik api hemat manusia. Dah tubik binatang 2 ekor di sofa marwah, buat tukak mai godek. Tengok lemon ni, kalau mukmin ya tulis mukmin. Kalau kafir tulis di dahi kafirun. Pelat-pelat banyak ni kita kena berimeh. Ni orang panggil barang berimeh. Barang kena percaya dengan akidah, dengan hati kita. Dari kiamat. Lagi kadang lagi pula akan jadi pada hari itu daripada dibangkitkan segala makhluk daripada matinya. Bangkit daripada alam barzah. Yang ni daripada kematian, bangkit di situ. Manusia semua mati dalam kubur. Lah ni duduk dalam kubur laka. Dah kita tak mati. Pak kita setengah mati ni. Mau mati cek kita mati. Ya kita mati. Pak kita kira pun mati. Lepas tu kalau kita mati, duduk dalam kubur. Lepas dalam kubur, dia bangkit di satu tempat pula. Orang panggil mahsyar. Bangkit situ. Kena yakin ni. Ni bagai berimeh. Bagai akhirat. Kita kena berimeh. Semua kita kena tepuh dengan benda ni belakang ni. Lepas tu di situ. Dan dihisapkan sekalian yang mati. Manusia tu lah. Atas amalan mereka itu jahatnya jahat amal. Dan baiknya baik amal. Dan berterbang segala suhuf amalan mereka itu. Terubah suhuf amalan. Apabila manusia ni kubur. Kita tahu ni kubur. Kalau saya kubur dah. Lepas tu bakit mengekor kubur. Tubik sepakulak. Tubik sepakulak. Lepas tu ruh cari badai masing-masing. Lepas pada tu. Orang biasa gerbang duduk atas dunia boleh nak kuda. Boleh nak gerbang. Kalau dia gerbang kuda. Dia boleh nak kuda. Kalau dia gerbang apa lembu. Dia boleh nak lembu. Lepas tu kalau dia gerbang seekor ya lembu. Dia nak seorang ya pada masyarakat. Makna kata di alam barzah nak pergi ke masyarakat tu jauh juga. Tuhan nak bakit gitu. Bagi seorang tu nak sejik. Sebab dia buat sejik. Demo ni gerbang pun tak. Sejik pun tak. Jalan kaki. Pas setengah jalan kaki tak apa lagi. Setengah tu heret. Nak heret dada atas tanah ni. Heret dada. Tak apa lagi. Setengah tu jalan dengan muka. Ada tak? Jalan dengan muka. Setengah jalan dengan kepala. Kaki nak ke langit. Muka turun bawah. Ada juga. Ini di atas mengikut keadaan amalan masing-masing. Tengah jalan dengan kepala turun bawah. Kaki nak ke langit. Tengah jalan dengan dada. Pas setengah lagi. Malaikat buh rata kot mulut. Tubik kot bunga tahib. Rata daripada api neraka jahanam. Heret. Geruh. Tak mau pergi tak boleh. Malaikat heret. Setengah tu rupa babi. Tengah rupa anjing. Tengah rupa hemah. Pas tengah tu mulut busuk. Tengah tu jasad busuk. Tengah tu zakar busuk. Tengah tu duk iris lidah belah-belah duk berjalan tu. Macam-macam. Berbagai-bagai kelakuan manusia. Ni yakin tak? Kena yakin. Kena beriman tak? Beriman. Ni daripada bagai beriman. Bagai iman. Dihisap hitung sore-sore amalan baik, amalan jahat. Lepas tu orang panggil amalan baik, amalan jahat saat ni tu. Dan bertebal segala amalan. Suruh amalan. Surat-surat catat amalan terubah. Terubah mana? Terubahlah surat catat amalan mereka itu. Dan ditimbangkan amalan mereka itu. Dan yang dimasukkan ke dalam syurga. Dengan semata-mata rahmat Allah jua. Dan ada yang dimasukkan ke neraka. Dengan semata-mata keadilannya. Keadilan Allah. Dan yang lain pada yang demikian itu. Yang ada waris. Ia yang dengan nas yang sahih. Ada waris ni. Ada wari, ada datah hadis. Dah. Lepas tu manusia tu amalan duk tunggu. Apabila duk di pada masyarakat tunggu dah. Demo ni buat gapo? Surat tak mari. Surat tu mari 2 arah. Angin halus arah mari. Buat surat masing-masing. Tubai mari, berah mari. Lepas tu surat tu ya tadi ada kabung. Surat demo ni ya sambut kalau demo ni ahli syurga. Ya sambut lek kanan. Tangan dia sendiri dia ambil surat tu. Surat tu mari mana? Mari bawah angin. Bawah arasy ilahi. Maka angin bawah arah. Pupukkan surat suhu amalan manusia. Maka tubai mari situ. Tubai berah mari. Lepas tu kalau kita duduk atas dunia. Rajin semaya. Rajin buat amal. Lepas tu kita terasa nak ambil surat tu tangan kanan. Apabila orang ni dapat surat tangan kanan. Maka orang ni boleh cek kata dia tanah ahli syurga. Pas dia ni dia ambil tangan kanan. Tapi dia ambil tangan kiri. Jatuh ambil dengan tangan kiri. Ini boleh cek kata orang ni ahli neraka. Paksa lagi. Nak ambil lek kanan kiri. Tapi yang ambil lek belakang dengan tangan kiri. Ambil lagu tu. Orang ambil lagu ni dengan tangan kanan. Tapi tangan kiri. Tapi dia tak ambil kot tu. Jadi kot tu diri. Surat mari di bawah arah tu. Surat hak orang panggil mahkamah Allah. Daripada orang panggil mahkamah Allah. Daripada san Allah. Tak sing mari. Surat amalaya mari. Tapi dia rasa nak ambil kolek belakang tangan kiri. Ini boleh cek kata orang ni kekal di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
Wal iazubillah, tak semua tu. Surat tubai mari. Orang ni milik kanan. Tubai mari ni milik kiri. Tubai mari ni milik pun ni. Ni boleh cek. Nah, kata dia tu kekal dalam dengan Allah. Pada atul kamar dia kata wallahu a'lam. Tu surat amal dia tak sama tu, tak sama tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Qultu berkatalah olehku yakni musannif. Wa yambaghi an yahtariza. Sayugiyo bosa dijagakan. Tu gitu. Wa yambaghi dan sayugiyo yakni sunat ataupun sepatut dan layak. Ayyahtariza bawasa melihara ia seorang ataupun itu ayyuhtaraza dipelihara akan dia ataupun baca ayyahtariza tak apa bawasa sepelihara lah ia pelihara mim musafahatil amradil hasanil wajhi ni dan sayugiya bawasa dijagakan oleh seorang ataupun ayyahtariza bawasa jaga ia seorang beringat ia seorang ada apa mim musafahatil amradi daripada berjabat saleh akan muda belia kita ayat dah muda belia fak tak tumbuh bulu pahat lagi umur 13 14 nampak janguk budak ni budak jatuh pergi janguk rasa teringin hati Kemudian kata sayugiya ataupun dikatakan sayugiya dan comelnya bahasa seorang tu jaga daripada berjabat saleh dengan orang jatuh muda belia. Kemudian muda belia mana? Al-hasanil wajhi yang janguklah oleh mukanya, yang comellah oleh muka. Baca al-hasanil wajhi pun tak apa dengan cara idafah. Ataupun kita baca al-hasanil wajhu. Jadi marfu' bagi al-hasan sifat musyabbah tu. Yang elok orang panggil al-hasan itu sifat musyabbah dah. Kemudian kita baca al-wajhu jadi marfu'nya fa'ilnya. Ada baca al-wajhi jadi marjurunya ataupun mudhafun ilaih. Jadi sunat dan pula sayugiya sunat kita tu kena beringat daripada berjabat saleh dengan orang muda belia. Orang jantan muda belia umur 13 14 tak tumbuh bulu pahat tak perlu. Muka dia comel lebih dah tina lagi. Apa bila kita tengok Allah rasa teringin weh. Budak ni pergi pak serang. Kemudian sunat dan kita tu jaga daripada berjabat saleh dengan muda belia. Lepas tu fa innan nadhara fihi. Kerana bahasa memandangkan kepadanya, kepada al-amradi, yakni muda belia. Kita pergi tengok pada muda belia. Lepas pada tu tengok ilaihi kepada al-amradi. Haramun. Haram ia. Kita pergi tengok dengan keadaan kita rasa teringin. Maka ketika tu orang panggil haram. Kalau kita tengok orang tino orang tino daripada bukan kakak kita ataupun adik kita. Orang tino haji nabi ke ataupun tino dari keluarga kita. Kemudian kita tengok satu parapo yang jangok sangat rasa teringin Rasa nak buatlah gapo dengan dia tu, rasa nak pergi siung dia ke, rasa nak kucuk dia ke. Jadi teringin. Supaya juga kita tengok orang jantan muda belia, kita tengok dia tu rasa teringin. Jangok muka dia, maka pandai tengok kepada muda belia ni haram. Nama kata haram ditegahkan pada syarak. Kama qaddamna fil fasli allazi qabla hadha. Seperti mana mendululah oleh kami pada fasal yang telah yang telah sabit belum daripada hazal fasli. Fasal yang sabit belum daripada ini fasal ada cara dah muda belia. Wa qad qala ashabuna, tengok weh Farid. Wa qad qala ashabuna, dan telah berkatalah oleh saing-saing kami daripada tahun kami tanah. Kullu man haruman nadharu ilai haruma massuhu. Ni kata ulama. Tiap-tiap mereka kulluman, tiap-tiap mereka haruman nadharu ilaih, haram kita nak tilik kepadanya. Tiap-tiap orang apabila kita tilik dia tu haram. Sebab apa? Ada teringin. Tengok retina jangok teringin. Tengok orang banyak muda belia rasa teringin. Apabila tilik ke tu jadi haram, haruma massuhu, haramlah oleh kita nak menyentuhkan akan dia. Apabila seorang kita tengok dia tu haram, maka nak menyentuhkan akan dia tu haram. Katanya balil massu asyaddu, bahkan menyentuhkan akan dia tu lebih sangat terharam lagi daripada tengok-tengok. Kada tengok jauh tengok retina orang tina jangan kita tengok rasa teringin. Haram dah, dosa dah.
Dah tu kalau kita setuh pun haram. Tapi setuh tu dia terlebih bersangat daripada kita tengok. Sebab setuh ni ada rasa. Kalau kita pergi setuh retina yang Allah putih, Allah lembut ni tangan. Ha, kau tengok kau dah tengok ya, ingin dah. Kadang-kadang teriak dah, tu arang anak posu kita tu. Ha, teriak dah. Ha, teriak ngatak-ngatak dah tengok aja. Lepas tu kalau pergi setuh, ha, jadi ni. Ha. Ayo kau kuat daripada tengok jadi. Jadi mau tak rasa apa dak. Ini dah. Ni, kita tak ada ingin. Tak ada ingin malaikat ni dia. Fa innahu yahillu an-nadharu ila al-ajnabiyyati idza arada an yatazawwajaha. Sekat tu kamar kata wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. War-rabi'atu an-naru wal-'adzabu fil 'uqbah. War-rabi'atu wal-afatu ar-rabi'atu, dan bermula kebinasaan yang empat. Daripada sebab kebinasaan apabila seorang itu dia bersifat dengan sifat takabur ataupun sifat kibir, maka di atas dia akan menipu di atas dia saat itu. Nah, empat sifat ataupun empat perkara daripada kebinasaan. Deh. Mana salah satunya yang keempat daripada sifat orang panggil berlaku di atas mereka, kebinasaan di atas mereka. An-naru, yang pertama dikatakan api neraka. Api neraka akan menipu kepada mereka apabila mereka bersifat dengan kibir. Wal-'adzabu, dan azab. Yang keempatnya azab. Azab mana? Azab yang menipu di atas mereka yang bersifat dengan takabur dan kibir. Dah. An-nar wal azab tu di mana? Hala kauniha, hal keadaan azab dan api neraka ni kainatan wasabitatan, sabitlah ia dan ada fil 'uqbah, pada hari akhirat. Makna akan menipu di atas mereka oleh azab, menipu di atas mereka oleh api neraka dengan sebab mereka bersepakai dengan sifat kibir, maka di atas mereka tu adanya azab dan pula api neraka akan menipu mereka di akhirat. Ala ma ruwiyah, aku kata lagu ni al-afatur rabi'ah an-nar wal azabu fil 'uqbah. Aqulu dzalika, aku berkata di macam itu. Ala tu raja takluk suatu mahzuf, jadi gapo ha pada sahih mahzuf lah. Kalau kita takdir aqulu dzalika, aku berkata akan dimakan itu, zalikal mazkur, kaunun nari ataupun kaunur rabi'ati. Yakni kaunu gapo dia? Aqulu zalika zalikal mazkur min kaunir rabi'ah an-nar wal azab fil 'uqbah. Hala kauni jarian, keadaan aku musannif Imam Ghazali ni lah. Jarian berlaku oleh aku dan membina aku ala ma ruwiya, di atas barang, di atas hadis. Ruwiya diriwayat akan dia akan barang hadis ni. Diriwayat annallaha ta'ala, akan bahasa Allah Ta'ala itu. Hadis macam ni orang panggil hadis kursi. Ya, hadis ada dua. Ada hadis Nabawi. Hadis Nabawi ni lafaz daripada Nabi tapi makna daripada Allah. Hadis kursi yakni lafaz dan makna semua tu daripada Allah. Tak molek. Hadis terbahagi dua. Ada hadis Nabawi. Hadis Nabawi lafaz daripada Nabi tapi makna daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua hadis kursi. Hadis kursi ni lafaz dari Allah dan makna pun dari Allah. Cuma Nabi nanti kecek ya. Nabi tiroyak tapi hadis dan lafaz daripada Allah. Apakah perbezaan di antara hadis kursi dengan Quran? Quran lafaz daripada Allah, makna pada Allah. Hadis kursi lafaz daripada Allah, makna daripada Allah. Tapi hadis kursi apabila kita baca tak boleh pahala, tapi apabila kita beribadat, kita beramal dengan hadis, ketika tu baru boleh pahala. Adapun Quran sama ada kita beramal dengan Quran, tak beramal tapi kita baca saja boleh pahala. Sebab Quran ma yuta'abbadu bihi, barang dibuat ibadat dengan dia. Hadis kursi tanah. Tak molek tu kita ayat ada hadis ada dua, hadis syarif, hadis nabawi, ada hadis kursi. Hadis nabawi lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makna daripada Allah. Hadis kursi lafaz makna daripada Allah belaka. Tapi perbezaan di antara hadis kursi dengan Quran, hadis kursi ketika baca tak ada boleh makna, tak ada boleh pahala. Tapi apabila kita beramal dia tu boleh pahala. Adapun Quran ni semata-mata lafaz, kita baca tak beramal boleh pahala semata-mata. Kita baca alif lam mim, boleh 3 haraf boleh dah 30 pahala.
Tak ada amal lagi. Tahu kata gapo alif lam mim. Baca ya, boleh pahala dah. Annallaha ta'ala yaqul, akan bahwasa Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, firman ya Allah. Allah Ta'ala kata kan? Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Tengok. Hadis kursi katanya al-kibriya'u, bermula takabbur, membesarkan diri tu. Kibriya ni kibir tu. Bahasa somong lagi. Kita ada kibir, benda duduk dalam hati. Apabila tubik di seorang kecek besar, kecek puja diri, kecek akik diri. Hak tu dia panggil takabur. Tapi seorang yang bersifat dengan somong tu, tengok orang jeling-jeling, tengok orang kecek pun dah, cerang-cerang, juri mata, hak tu seorang yang bersifat mutakabir. Namanya seorang bertakabur. Tengoklah, kibir, menoleh hati. Tubik luar nampak somong rupa hak tu takabur. Seorang yang bersifat ni nama mutakabir. Lepas tu katanya al-kibriya'u, bermula sifat kibir, bermula besar diri. Nah Tuhan kata nak ridai, ialah kain ridak aku ni. Ridak ni mana nama ridak ni? Bahasa Arab panggil ridak ke? Kain selineh. Kain kita buat sebah. Seolah Tuhan buat banding kata sifat takabur besar diri ni kain selineh aku. Faham duk rebut apa? Jadi seolah bagi seorang tu apabila sifat dengan somong, ya sifat dengan takabur, somong dengan orang, kecek dengan orang, somong, nampak somong lah dia ni. Harap buat sama, kecek besar, kecek puja diri, kena belakang dia. Lepas tu dia pakai sifat apa? Dia pakai sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata orang yang pakai sifat takabur, dia duk bubuk dengan kain selineh aku. Seolah tadi kain selineh ni orang panggil ridak, bahasa Arab panggil ridak, bahasa kita kain selineh. Tapi wal azamatu, dan bermula kebesaran tu, besar diri. Masalah azamah, besar ni. Izari, ialah kena kepada kain pakai aku. Izari kain pakai ni. Sebab tu kalau kita tawah kita pakai kain ihram, ia ada ridak, kain selineh tak. Lepas tu ada izar. Apa izar? Kain pakai. Jadi orang duk besar, bahasa agung. Orang ni dia duk bubuk pakai aku, nama pakai aku. Lepas tu kita benar. Orang takabur duk berebut dengan Allah Ta'ala. Berebut dengan kain selineh Allah. Lepas tu orang bahasa besar diri, orang ni duk berebut dengan kain pakai dia. Lepas kita berebut sifat dia kena ke? Maka tak sepatut dan tak layak bagi kita duk berebut dengan kain selineh Allah dengan kain pakai Allah Ta'ala. Jadi seolah tu sifat takabur ni kain pakai lah, kain selineh Allah. Lepas tu besarkan diri, hak tu orang panggil duk berebut kain pakai tu. Lepas layak tak layak? Tak layak. Sebab tu wal iyazubillah minta jauh daripada kita nak sifat-sifat takabur, sifat semua lebih-lebih orang ngaji agama. Orang ngaji agama kalau besar diri jatuh selalu dah. Kalau kita besar diri, kecek tengok, kecek kena belakang, kita pandai belakang, orang tak ada kena sekarang, orang ni tak agak lah. Lagi pula tak naik derajat kecek mudah-mudahnya. Sebab tu beringat kita orang ngaji ni kena jaga benar-benar. Kecek yang hidup tinggi. Kecek rendah semua aku tak pandai, aku tak reti. Aku tak ada ilmu tapi Tuhan ngajar. Tapi duduk sifat rendah semua. Hak ni orang panggil perendah diri tu akak dia. Tapi kalau dia akak diri tu pejatuh dia. Ingat mulai tu. Lepas tu kata lagi faman naza'ani Fatih mulai. Fi wahidin minhuma. Tu kata. Faman naza'ani. Maka barang siapa yang duk berebut-rebut ia man duk berebut-rebut duk berebut-rebut ni akan daku. Tuhan kata siapa-siapa duk berebut akan daku daripada dua sifat sani. Fi wahidin, berebut-rebut fi wahidin, pada salah satu. Salah satu mana? Kainin wasabitin minhuma, yang ada dan sabit daripada kedua, daripada al-kibriya ataupun wal azamah, ataupun daripada al-iza lagi pula wal rida. Duk berebut daripada kain pakai aku, duk berebut daripada kain selineh aku, berebut daripada sifat aku, sifat kibriya, sebenarnya berebut daripada sifat azamah ataupun kain selineh aku, kain pakai aku. Tuhan kata mana? Siapa-siapa duk berebut salah satu daripada kain pakai aku dan kain selineh aku, Tuhan kata adkhaltuhu, jawab man tu man syartiyah. Adkhaltuhu, nescaya memasuk oleh aku. Hu akan dia, akan man. Aku akan masuk man ni. Seorang duk berebut kain pakai, kain selineh aku ni. Dan kain pakai aku ni.
Aku akan bubuh dia, masuk dia finna gawa. Aku akan masukkan akan dia akan masuk nar jahannam. Ai fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Orang duk bubukkan pakai Allah, duk bubukkan selinai Allah. Tuhan kata aku nak sumak ya ni, aku nak buh ya ni di dalam mulut neraka jahannam. Neraka jahannam kita tahu dah, ning pada masya, ning syurga. Celah tu ya ada titi sirak, ada jabat teh. Situ ada mulut kawah tu. Kawah besar di bawah titi sirak, maka situ kan panggil neraka jahannam. Maka dalam neraka jahannam ya ada pintu-pintu dia pula, ada pintu nama Sa'id, ada pintu nama Saqar, bilik-bilik dia pula. Lepas tu fuak hak duk berubukkan selinai Allah, duk berubuk pakai Allah, duk berubukkan pakai Allah. Tuhan kata aku nak bauh dia ni, nak sumak dia ni di dalam api neraka jahannam. Wal iyazubillah. Wal makna dan bermula makna, yakni bermula maksud dan pula pengertian. Annal azamata, ialah bahasa kebesaran itu. Wal kibriya, dan kesombongan itu. Kebesaran dan kesombongan ini. Minas sifati. Minas sifati, daripada sifat. Annal azamata wal kibriya kainatun wasabitatun, adalah ia dan sabit ia minas sifati, daripada segala sifat-sifat. Daripada segala sifat mana? Allati takhtassu bih, daripada sifat yang ketentuan ia allati sifat bi dengan aku. Seolah kata Tuhan kata sifat azamah, kebesaran, keagungan, kesombongan, ini sifat yang ketentuan dengan aku. Lepas tu orang dia nak pakai sifat ni, dia duk berebut-rebut sifat aku. Sebab tu Tuhan kata adkhaltuhu nar jahannam, aku akan masuk dia dalam neraka jahannam. Karena sifat ni ketentuan dengan Tuhan. Kita dak ambil sifat Tuhan pakai kita. Sifat Tuhan buh di kita, maka tak sepatut, tak layak. Sebab tu apabila orang tu sombong, orang tu takabur, orang tak kena dia, ya kecek ya kena belaka, ya kecek ya pandai belaka, ya kecek ya tu comel belaka. Orang kena tak? Tak kena. Sebab dia duk berebutkan orang panggil sifat-sifat Allah dan pakai Allah. Jaga kita kena jaga dah. Sebab itulah kata setengah munak gapo tika kita ngaji lah ni tok guru jadi tok guru kita. Patut orang dah ajar kita, dah oyak kita. Tapi apabila mun klik sikit lagi, mun tak ada tok guru dah, mun jadi tok guru sendiri, papi nak jadi tok guru mun pula tika tu. Maka katalah setengah pada ulama, kita tasawuf ni lah jadi tok guru kita, nak fikir kita. Tak kena weh kuduk gini weh. Deh. Tengok lagi. Fala tambagi li ahadin. Ni maksud daripada Tuhan katanya ridai. Al-kibriya ridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma. Maknanya sifat tu ketentuan dengan aku. Apabila sifat tu ketentuan dengan aku, Tuhan kata fala tangbagi, maka tiada layaklah ia hazis sifat, tak layak, tak berlagu dan tak berlabik weh, tak comel. Tu ana fala tangbagi, tak layak, tak sepatut li ahadin, bagi seorang pun. Tak patut bagi seorang pun ghairi, selain daripada aku, selain pada aku Allah. Makna kata sifat ni tak layak bagi orang lain selain pada aku. Seorang pun salata li ahadin, daripada seorang bagi seorang, aimanan minal makhluqat, daripada makhluk-makhluk Allah, tak patut. Seorang tu ghairi, selain daripada aku, selain pada Allah. Tak patut, tak layak. Supaya kita tu tak pandai, pergi pakai cuk supaya orang pandai, supaya kita kau yak tadi tu tak ada jadi tok guru, pakai cuk supaya tok guru tukar tok guru dengan dia. Kada tok guru tak ada lah mana supaya tok nebel, tak lah nak fok dok tepi malah kata dengan eng nebelah, akar tapak panok lebih dak nebel lagi. Saya beda lah no, dia pakai tatang mada. Cuba kita tengok orang lebih-lebih gede-gede, dia tak ada ya. Tapi budak ia tu pegang budak kapanok lah kata po dengan ensip pok lagi nampak dah lebih dak tu nebel, lebih dah nayuk lagi. Ya lagu tu lek tu nebel nayuk tak ada lah no, tapi orang tepi nayuk tu nebel tu dah jadi. Pani Tuhan semua dia besar dah, ya agung dah, ya lebih dah. Patu makhluk dia jadi tu dak jadi dak berubah sifat ya.
nak deba, nak tunjuk somong, nak tunjuk kedeba, nak tunjuk kata lebih, nak tunjuk kata agungnya, akhir-akhir mati hidup dalam kubur jadi baja tanah. Sebab tu tanah kata, hei anak deh, ya Bani Adam, mu ingat duk jalan atas palaku. Mu duk berak atas palaku, mu duk kecing atas palaku, mu duk buat maksiat atas palaku, mu duk buat subuh sebi atas pala. Mu kena ingat satu hari, mu kena klik masuk laku. Ni bombing duk kata hari-hari kita khabar dak. Bombing duk kecek hari-hari, kita khabar dak. Sama dia kalau kita orang mukmin, kita orang ada kesedaran, kita kena tahu bombing duk kata gapo kita hari. Bombing tak nak, hei anak deh, mu duk jalan atas palaku, mu duk jinyak atas palaku, mu duk kecing atas palaku, mu duk berak palaku, mu duk judi atas palaku, berzina atas, mu kena ingat satu hari mu masuk dalam perutku, jadi baja tanah ku. Jangan tak? Ha ni, nak ingat tu kata bombing. Lepas tu malaikat maut dah. Malaikat maut duk tengok. Ha, bila ni weh? Dak lagi tak apa lagi. Kubur duk panggil 40 hari sehari. Nah, 40 kali sehari. Ha, kena ingat tu. Sebab tu tak usah debel lah. Debel tak ada boleh boleh. Kama anna rida al-insani wa izarahu yukhtassu bihi. Ha, tengok. Kama seperti mana? Ha, soalah katanya, nah. Kama, dah, gapo dia? Ai kaunan kaina. Ataupun kita takdir, wazalika, dan bermula dimakan itu. Ha, dimakan mana? As-sifatu, tapi takdir ini. Watilka, dan bermula dimakan itu. As-sifatul lati takhtassu bihi. Sifat-sifat yang ketutuai dengan Allah Ta'ala ni. Ha, daripada rida Allah, daripada kibriya Allah, azamah Allah ni. Kainun ataupun kainatun, ada ia. Kama anna rida al-insan. Semacam mana bahawasanya tali apa? Kain selinai bagi manusia. Kain selinai manusia. Ya beli Mekah. Ketetuai apa? Tetuai lagi dia. Dia mau nak ambil gada-gada tu boleh lah. Ya beli Mekah gak maha 50 riyal, kada 100 riyal. Kain selinai dia. Kama anna rida al-insan, semacam mana bahasa rida kain selinai manusia. Wa izarahu, dan pula kain pakaiannya. Nah, kain pakai bagi al-insan yukhtassu bihi, diketetuai akan dia, akan rida insan, iza insan bihi, dengan dia, dengan al-insan. Kain selinai tetungan dia. Dia mau nak ambil gado-gado tak boleh kain pakai ya, kain selinai dia. Ha, tengok orang lebih-lebih kain selinai ya tak boleh, dia mau nak ambil kot gak. Ha, sini kita boleh fikirnya apa dia? Ha, sebab tu hak anak kita tak boleh tukar takir. Hak adik, hak abang, hak kakak ni. Orang kita cara anak ni kena faham kat sini. Ha, kalau kita faham sini, kita faham lah orang tua-tua kita lari. Orang tua kita lari nah. Hak adik pakai adik. Jangan duk tukar takir kan sama abang dengan adik. Baju adik dengan abang jangan duk tukar takir. Kenapa kalau apabila adik abang duk jadi campur gau, adik pakai abang, abang pakai adik, kakak pakai adik, adik pakai abang, adik dua beradik tu tak boleh kata pergi mari. Jadi tak dengar kata pergi mari. Hak orang tua, hak anak-anak. Sebab tu kita jadi orang tua satu hari, cara terbiatul aulad, cara asuh anak ni, cara kita nak asuh anak, nak murabbi anak, kita jangan anak kita ambil pakaian kita. Hak kita nak wih lalu dah. Kain kita nak kita wih lalu. Jangan ni kita pakai hati, anak pakai hati, anak tak dengar kata kita. Ha ni patah orang tua. Kita kena tahu supaya sini, hak tu kena wih tu pakaian dia kebesaran somong ke apa tu tak boleh kita nak ambil pakai lagi. Lepas tu sekan selindai hak kita, tak boleh lah dia nak jemput capang ada-ada, tak boleh. Nah, ketentuan bagi seorang tu lagi pula la yusyaraku fihi, tiada dibekasi dan disekutui padanya, pada al-insan, rida insan, tak boleh dicampuri, tak boleh disekutui akan rida al-insan, ridaul insan wa izaruhu fihi, padanya. Nah, la yusyaraku fihi, tiada dibekasi dan dicampuri padanya, pada rida il insan wa izarihi. Ha, tengok. Wa inna khaslatan tufawwituka ma'rifatul haqqi. Ha, tengok dulu. Wa inna khaslatan, dan sesungguh satu sifat, satu perkara, tufawwituka, yang meluputlah ia satu sifat ni, ka akan dikau. Satu sifat ni yang meluput akan dikau, yang melenyap akan dikau. Wa inna khaslatan tufawwituka ma'rifatal haqqi. Sifat ni, dia meluputkan akan dikau. Yang meluputkan apa? Ma'rifatal haqqi,
akan masalah mengenakan akan Tuhan yang benar. Wa fahma ma'ani ayatillahi ta'ala, dan pula dia meluput tertengen nak faham dan nak mengerti daripada makna-makna ayat, pengertian daripada ayat-ayat Allah Ta'ala, wa ahkamihi, dan segala hukum-hukumnya, hukum bagi apa dia? Hukum bagi ayat Allah Ta'ala. Hukum baginya, hukum-hukumnya bagi Allah. Nak royak tak kan? Nak royak kata apabila seorang dia pergi bersifat dengan takabur, dia pergi bersifat dengan kibir, bersifat dengan sombong, bersifat dengan besar diri, orang ni dia tak kenakan Allah. Dan dia tak boleh nak fahamkan arti-arti kata, isi kata ayat-ayat Allah Ta'ala. Faham? Dia nak dengar kan, dia nak kenal Tuhan kan, dia besar dah, dia reti dah, liga pula dia lebih dah, supaya Fir'aun. Sebab apa dia tak mengakukan Tuhan bagi Musa? Sebab dia Tuhan dah. Yang mengaku dah, wa ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan yang maha tinggi. Pasal apa dia nak pergi beriman dengan Tuhan Musa? Sebab tu orang yang ada sifat kibriat, sifat sombong, sifat takabur, sifat besar diri, orang ni orang tak kenal Allah. Meluputkan seorang tu mengenalkan Allah. Meluputkan seorang tu mengertikan makna-makna ayat Tuhan. Tak reti orang ni. Dia baca 10 kali, dia tak reti. Baca 20 kali, dia tak reti apa kerana Allah. Sebab apa? Dia duk pakai sifat ni. Dengan sifat ni lah yang jadi manik, yang jadi perkara menegahkan dia daripada kenakan Allah, daripada mengertikan makna-makna ayat. Ingat satu sifat supaya orang deki kau orang. Gapo menegah dia? Menegah dia tu tak puas hati mak dah, tak puas hati. Nikmat ada dah, dia kereta dah rumah, tapi demo tu lebih daya. Dia tak puas hati. Tuhan menyekat dengan sebab bahasa deki, dia tak puas hati dengan apa yang Tuhan bagi ke dia. Salah. Lepas tu allazi, ialah ngatu khabar bagi anna. Wa inna khaslatan tufawwitu ka ma'rifatal haqqi wa fahma ma'ani ayatillah. Farid. Allazi, ialah sifat. Ialah perkara. Huwa ia allazi ni aslul amri kulli, ialah pokok dan tunye dan humi bagi seasal pokok. Orang panggil asal bagi urusan, asal bagi kerja, asal bagi perkara, kullihi sekaliannya sebagai al-amri, ia duduk di sifat al-kibriya. Dia duduk situ-situlah orang panggil pokok bagi asal kerja, maka duduk di situlah. Bagi bahasa apa yang duk bersifat dengan takabur, dia duk bersifat dengan sombong, orang ni dia tak akan kenalkan Allah Ta'ala sama sekali. Dia tak akan retikan makna-makna ayat. Dah. Lagi pula allazi. Dah. Allazi mana? Jadi kalau kita kira wa inna khaslatan, satu sifat yang meluputlah ia akan dikau akan ma'rifatal haqqi wa fahma ma'ani ayatillahi ta'ala wa ahkamihi. Deh. Kemudian ayat, nah kalau dia kata sini ni gapo dia allazi tu jadi sifat mana, tengok dalil. Dalil tu nak tengok erok dia sikit tu, patut pergi erok sendirilah. Erok dia tu dia katanya natun lil ma'rifati. Ma'rifatullah mana? Ma'rifatul haqqi mana? Allazi. Tu dia sifat pada ma'rifatul haqqi. Ma'rifatul haqqi mana? Allazi huwa yang allazi ya ma'rifatullah tu. Ma'rifatul haqqi tu huwa aslul amri kulli. Ialah pokok dan tunye bagi segala perkara. Tunye bagi segala urusan. Tunye bagi perkara. Makna kata orang seorang, maka tunye bagi dia nak selamat. Tunye humi bagi dia saat ni tu nak sempurna, maka humi bagi pekerjaan, humi bagi urusan bagi kita ni ialah ma'rifatullah. Sebab seorang nak mulia, ia kena kenal Allah. Seorang nak dapat syurga, kena mengenalkan Allah. Seorang nak sempurna hidup dunia akhirat, kena mengenal Allah. Sebab tu mengenal Allah dikatakan tunye humi bagi urusan bagi kita. Lepas tu sebab Allah Tuhan tak, orang tak kenal Tuhan, kaya berdengung siapa kerak langit yang tahu dia. Tapi tak kenal Allah, tapi tak mengucap la ilaha illallah, mati dekat mana weh? Patak dengan kau ni juganya. Orang ni harta berdengung. Umur dia tak tahu apa puluh lapis. Umur sewa lagi, umur pitu lagi, ratus-ratus orang, ada ngarongan besar lagi. Tapi ma'rifatullah tak ada dia. La ilaha illallah tak ada dalam hati dia. Gapo dia boleh? Patak dengan kau. Tapi orang ni tak ada kaya berdengung.
Harta tak ada sekerat langit, tak ada beratus-ratus roh sama pitu, tak ada. Ada sebutih ya duk tu ya. Tapi ya kena Allah, ya kena tunye bagi urusan. Orang ni selamat di dalam syurga Allah Taala. Dia tengok lagi. Kama dia huwa aslul amri kullih tuthmiru. Tu dia. Tu khabar inna tu. Tuthmiru khaslatan tufawwituka saat ni tu. Satu sifat kibriat, satu sifat azamah ni. Tuthmiru mengkeluar buah iyo. Tu samarah. Tuthmiru mengkeluar buah iyo khaslatun ni. Tufawwituka ma'rifatal haqqi. Jadi satu sifat kibriat, sifat kibir, sifat azamah ni yang mengkeluar buah, yang menghasil buah. Laka bagi engkau itu hasil apa? Al-maqta minallahi subhanahu wa ta'ala. Ia akan keluar buah apabila seorang ni ia bersifat dengan kibir, ia bersifat dengan besar diri, ia bersifat dengan sombong, maka sifat sombong akan keluar buah bagi kita kan? Al-maqta minallah, yakni kemerkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang sifat sombong, sifat takabur, sifat besar diri, orang ni akan menghasil sifat tu, menghasil dia, membuahkan dia ialah murka Allah. Orang ni akan dimarah oleh Allah. Tengok Firaun, Tuhan marah tak? Siapa Tuhan marah? Kita contoh dah, kita misal. Jika Firaun, Nabi Musa kata 7 kali pain tak pecah. Kita royak dah gitu. Nah, Tuhan kata membaca bismillah Allahu akbar, sebut dalam lapan Nabi Muhammad kata bismillah Allahu akbar, Allahumma salli wa sallim ala sayidina, lepai di dalam laut pecah 12. Pecah 12. Musa pun turun dengan kaum 12 kumpulan. Turun dalam laut 12 cabai. Turun dalam tu mulut tu kulit ni kulit tua masing-masing. Dah, maka Firaun pun turun mari dengan tentera dia. Apa ni kata wa inna lamudrakun, tagi nama ke apa Firaun nak kita tu. Dah. Maka apabila turun dalam tu Firaun saat ni tu dah Fok Musa lepas di sana dah, lepas di sana laut. Fok Firaun dok tengah. Ala-ala bergulung. Mati habis licin. Siapa ke apa? Naik siapa tayar-tayar. Dah naik siapa kuda-kuda. Mapuh habis di dalam tu. Patu Firaun tika ni ya khabar kata dia tu bukan Tuhan. Pahaya kata kan? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Allah Ta'ala benci dengar. Nak kata Tuhan benci, dia Tuhan benci. Tuhan murih, Tuhan murka. Kenapa? Dulu orang suruh berimeh, tak mau berimeh. Bawa bila dekat-dekat nak mati ni, air meluk masuk dalam mulut nak berimeh. Tuhan kata gini, hei Jibril, mu turun ke bumi. Mik seluk laut tu pergi sumak dalam mulut Fir'aun. Kau tak mau dengar. Tuhan murih, Tuhan benci dah kepada Fir'aun. Mungkin mik patak laut, mik sumak laut tu. Mik tanah patak laut mungkin sumak dalam mulut Fir'aun. Kau tak mau dengar dia kata amantu bi Rabbi Musa. Ni dia Tuhan murih. Buat gapo jangan Tuhan murka. Dia Tuhan murka supaya fak takabur golek nak mati hina. Nak mati kadang-kadang dekat-dekat nak mati jadi kecil manis. Kadang-kadang kecil jak jelecek berak tak tahu mana. Ni fak takabur duk atas dunia golek mati Tuhan nak perhina belum pada mati. Sebab tu jangan takabur. Kita nak mati, dia boleh sifat kita molek. Belum nak mati tu mati la ilaha illallah. Belum nak mati tu bau dah sedap weh. Orang bau kawasan rumah tu. Bau syurga. Banyak bau syurga dah. Dia tak ada mati gitu tapi bau tubuh tu baik dah. Naklah ning. Supaya tok kenali Kelantan, bau sedap. Supaya sahabat duk di Urdun, bau sedap. Sampai sekarang duk bau sedap kubur mereka. Sebab apa? Tuhan kasih, Tuhan sayang. Kita tak mahu kat mati duk kecil celeret, ngatah, ngacuma, orang pakai hina. Tuhan kaya, tapi orang hina. Pada buat apa? Deh. Kama dia wal khazya fid dunya, lagi pula kehinaan di dalam dunia. Fok-fok takabur ni golek kena hina. Dalam dunia mana? Kecil jak celecek dekat-dekat nak mati. Dah, gelomok dengan air kecil, gelomok dengan tahi. Sebab tu dah jangan marah Tuhan. Lagi pula wan-nar fil akhirah, dan api neraka tu di dalam negeri akhirat. Dah api neraka tak ada kena kecek dah. Dia selangkap perak tu beri muka kita ni. Acur lebur muka. Guruh gigi-gigi. Gusi-gusi luah bilicing weh. Dia selang perak weh. Guruh ni daging muka berat. Jadi gelai. Lepas tu jadi gelai je selang pula. Selang. Papi gas tu lah. Papi dengan kau hak kuah habis ni weh. Hak merah. Tak. Hak putih. Nak makan hati-hati orang yang deraka ke Tuhan.
Nak makan hati-hati fuak tak semaya. Nak makan hati fuak berzina. Nak makan hati fuak minum arak. Dia nak lah putih. Hak tu makan hati makan mulut mulut gigi. Apa nak? Lepas tu kita fikir kita nak buat tanggung kau akhirat esok. Taubat ke taubat lah ni. Tak usah duk tunggu. Temo dosa kita berdosa. Tapi berdosa kita tu kita kena taubat. Dosa halus, ya gugur dengan kita ngaji. Misalnya dosa kita tengok retino. Dosa kita tengok benda maksiat udah-udah. Nah halus. Dengan kita ngaji duk gugur dah berapa. Dengan kita ambil asmai. Tapi dosa besar tak gugur. Kena taubat so ya. Dia tak gugur. Tengok lagi. La yang bagi li'akilin tak sayu giyah. Tak comel, tak sepatut. Li'akilin. Bagi orang yang berakal. Tak patut tak layak. Li'akilin bagi seorang berakal. Tak layak, tak patut gapo dah tengok yang ada negara. Ayyaghfulah. Oleh bosa lalai ia al-aqil. Bosa dia tu terhanyut, dia terlupa an nafsihi daripada dirinya bagi al-aqil. Tak patutnya dan tak layaknya bagi orang yang berakal lupa diri dia. Lupa ia daripada diri. Tetengnya kata ni sifat Allah Ta'ala weh. Kibriat ni ridak bagi Tuhan, kai selinai Tuhan, al-azamah besar diri ni, kai pakat jangan sekali-kali. Tak patutnya bagi orang yang akal waras lupa diri duk bersifat dengan sifat kibriat, sifat kibir, sifat azamah. Fala yuslihuha bi izaliha. Maka tiada baiklah ia siapa al-aqil. Tidak menggapa mengislah ia al-aqil. Akan dia apabila tak layak bagi orang yang berakal, bagi dia tu lupa diri, fala yuslihuha, maka tiada patut dan tidak layak, tidak membaiki. Tu mana fala yuslihuha, maka tidak memperbaikilah ia al-aqil akan diri dia. Dia tidak baikikan diri dia bi izalatiha, dengan menghilang akan hazil khaslah. Makna tak patutlah dia tu nak bersifat lupa daripada sifat ini, dengan bosa dia tu tidak memperbaiki akan diri dia, dengan menghilangkan daripada sifat takabur, sifat kibir dan pula sifat bagi kibriat dan sifat azamah. Tak layak sangat dengan tak baiki. Kena baiki dan kita tahu dah takwa dah somang weh. Aku ni ada takabur jangan. Sebab tu kita duduk baik tamada. Benar. Bisa lagi kadate lah jadi tok guru pok. Jangan duk besar diri. Buat supo belako. Adik abai, orang kampung, orang biasa, jangan kita duk pergi diri. Banyak setengah-setengah kita ni duk pergi diri kadang-kadang. Ada orang kampung tak cok gak dengan kita pergi diri berdoa. Kita jadi tok guru fok-fok ni sikit lagi. Jadi sifat pemimpin, jadi tok nebel, kau jadi tok guru, kau jadi ustaz pun. Jangan duk pakai sifat ni. Pakai sifat ni tak layak bagi orang cerdik. Orang cerdik sebenarnya tak pakai sifat kibir. Tak sah pakai sifat takabur. Kemudian tidak membaiki akan hazil khaslah dengan biizalatiha, dengan menghilangkan akan hazil khaslah, akan ini sifat. Tidak memperbaiki bil hazari, dengan dia beringat daripada sifat kibir. Dia beringat daripada sifat takabur, dia beringat daripada sifat besar diri, wa taharruzi, dan pula dia saat ni tu beringat, dan pula dia tu amat tih. Taharruzi tu makna beringat juga, dan pula amat tih. Wal isti'azati billah, dan minta perlindungan daripada Allah. Minta lindungan Allah Subhanahu wa taala min zalika, daripada demikian itu. Demikian mana dalil? Ay minal khaslati allati tusmirul khizya fid dunya wal nara fil akhirah. Makna dia kena minta pelindung, dia kena beringat, dia kena halusi, dia kena cakna daripada sifat yang buat tubik buah, yang buat tubik hasil akan kehinaan di dalam dunia dan pula api neraka di akhirat. Beringatlah sangat-sangat wa huwa, padahal ia Allah Ta'ala
Jalla maha besar ia Allah, wa azza dan maha tinggi ia, maha mulia ia Allah, waliyul ismati yang melengitah dan mengawali akan gapo, akan ismah, akan peleraan, wa taufiqi dan taufiknya taufik Allah, bimannihi dengan limpah kurniaannya kurniaan Allah. Naskah tu dulu akan mereka kata wallahu a'lam. Qada dulu alani dah. Lepas tu dia ada nak pergi makan nasi star di kampung dah. Lepas tu fok tua cik lalu 50 orang dah. Kampung kita orang mati baru ni sehari dua. Kampung duk nak tak leh lah. Nama kampung kata payah pula bagi fok kita ni. Nah. Demo minta kita kena pergi, kita duduk lah kampung. Demo tu tak ada panggil mana dah. Kalau mau panggil dah kita kena pergi. Nah, kena besarlah kepada mereka. Dah. Kita kena mensanjung lah pada mereka. Mereka minta kita kena pergi. Kita baca esok pula. Nah, gitu. Lepas tu, fok tua cak lalu. Nah, 50 orang. Lagi kita tu baik. 50 orang selalu. Nah, pilih-pilih adik, tiap abang, adik. Nah, wisama kena. Wisama kena. InsyaAllah. Nah, kita pakat-pakat pergi makan nasi. Nah, kita ngaji. Kita luar, kita ngaji. Tak luar, kita bertista. Fok kita ni ngaji semata. Nah, boya pun dia kita segar, kita sihat, kita baca. Nah, maka kita tak roh, kita penat, tu tak ada roh. Nah, penat tu buat kita hamba kan, kita manusia ni pasal ya dah. Tu bagi buat kita. Tu ngaji supaya semua. Nah, lepas tu jangan duk peling lah setengah-setengah tu. Nah, rabuk tu rabuk. Rabuk dah siap-siap dah. Jangan duk peling dengan rabuk lah. Rabuk dah siap pergi ngaji, pergi semaya. Lepas tu fok kita le pondok Punjawi ni duk le rabuk. Nah, duk le rabuk kita tak siap jadi pada akhir lah. Wasa nak gigi, wasa nak tu baik, wasa nak pergi ke mana, tak sebab tu. Kita stokor dah, duk banyak ni beratus-ratus dah kita lah ni. Lepas tu dengan rabuk kita jadi berkat. Dengan rabuk ni ya berkat apa ni? Kalau kita orang ngaji tak ada rabuk, tak berkat. Ilmu banyak tapi nak guna ilmu tak boleh. Tapi for kita ilmu tak banyak. Tapi dengan ilmu sikit-sikit kita jaga. Jagakan rabuk kita, jagakan disiplin kita. Dengan disiplin kita ni lah dia jadi timbul keberkatan hidup, keberkatan ilmu, keberkatan semua. Apa di hari ini ni keberkatan timbul dah. Kita mau tengok sendiri. Orang mari tak ada berhenti, nah marai pun penuh. Hari ini pun ada, esok hal lain pula. Nah, kita tak ada kena fikir. Sebab tu duduk dia ada rabuk. Nah, kita ragah wak, tak ragah berhenti lu. Nah, apa dia duduk agak tu? Ragah ngajar, tak ragah berhenti. Kita nak pergi panjang, nak pergi jauh lagi, kita nak pergi hari ni. Banyak ni, panjang lagi. Nah, kalau kita nak baca kitab pun banyak dah, banyak puluh buah dah. Habis tu kat 450 dah. Kita rasa pun dengan kita duk baca tu lah, tu hewi berkat. Nah, kita jangan gaduh tipu dah insya-Allah. Nah. Lepas tu jangan gaduh tertipu, jangan gaduh makan kepang. Jangan kepang. Orang kita buat nak sikit orang kepang, cik lah jadi lu. Wow. Jangan. Dah. Kita tengok dengar wi molek. Sebab tu ilmu ni pertama sekali dengar. Sebab tu ulama ilmu perkara. Orang panggil awalul ilmi, awal ilmu asumtu. Dia. Tak erti dia. Summa apa? Al-istima', dengar. Orang ngajar gapo? Istima'. Yang tiga, gapo dia? Gapo dia? Yakni al-hifdzu. Kita hafal. Mana kita boleh hafal apa? Mata boleh hafal apa? Masalah boleh hafal apa? Masalah fiqh apa tu? Lepas pada hafal, ulama tu summal amalu. Lepas tu buat amal. Sebab kita cerak dah, kita tanda molek dah, kita buat amal dengan kita tanda cerak dah. So lagi lepas pada buat amal pun setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun dah. Lepas tu kita rasa kejap dah dengan amalan kita. Summan nashru. Kemudian kita sebar, koyak orang. Pegang 5 ni. Wa awalul ilmi as-sumtu, wasaniyan al-istima', wasadisan apa dia? Ialah al-hifdzu hafal. Summa apa? Wa rabi'an yang keempat ialah al-amalu wa'ma. Wa khamisan yang kelimanya an-nashru. Sebar royak korang. Pagi sifat ni hak ulama dah insya-Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin. Amin.
Kau dah tu dulu dah. Esok pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azim sultanik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammina bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya-Allah, pada tulen. Patuh atua